Pernahkah anda rasa ingin berputus asa apabila semua perkara tidak berjalan lancar? Kisah ini adalah tentang rahsia mudah yang terdapat dalam satu tumbuhan yang boleh mengubah cara anda menghadapi cabaran terbesar dunia. Di kota kaca yang hebat, tinggallah seorang pencipta muda bernama Kyle. Setiap bangunan di bandar ini diperbuat daripada kaca yang berkilauan, jernih, malah menara tinggi dan rumah kecil. Kyle suka membuat perkara yang boleh membantu orang lain. Dia baru berusia 25 tahun, tetapi fikirannya penuh dengan idea-idea yang cerah dan bergerak. Impian terbesarnya adalah untuk membina mesin yang boleh membersihkan debu bandar tanpa disentuh oleh sesiapa pun. Dia memanggilnya pembersih aurak dan dia mengerjakannya siang dan malam di bengkel kacanya yang kecil. Musuh terbesar Kyle bukanlah debu, tetapi seorang pencipta tua yang sombong bernama Ziv. Ziv kaya dan terkenal, dan dia benci bahawa Kyle mempunyai idea yang lebih baik dan lebih baru. Ciptaan Ziv berat dan perlahan, tetapi dia menggunakan wangnya untuk membuat orang berfikir bahawa ia hebat. Dia melihat tenaga cerah Kyle dan merasakan cemburu yang dingin dan keras di dadanya. Pada suatu hari, Kyle bersedia untuk menunjukkan pembersih aura kepada majlis bandar. Dia telah bekerja selama 3 tahun, meletakkan semua harapan dan simpanannya pada saat ini. Dia menolak mesin itu ke dataran pasar yang besar di mana majlis itu duduk di atas kerusi kaca lutsina. Tangan Kyle sedikit gementar, tetapi senyumannya lebar. Dia memusingkan kunci perak kecil, dan mesin itu mula berdengung perlahan-lahan. Ia mula menarik debu halus, kelabu keluar dari udara, membersihkan bulatan besar di sekelilingnya. Ahli majlis membongkok ke hadapan, mata mereka terbeliak dengan kejutan dan kekaguman. Ia berfungsi, ia benar-benar berfungsi, bisik seorang wanita di majlis itu dengan lantang. Ziv berdiri dalam kerumunan, wajahnya berpintal dalam topeng yang sunyi dan marah. Dia tahu mesin Kyle lebih baik daripada apa-apa yang pernah dia buat. Kemudian seorang budak lelaki kecil berlari pantas, melanggar sisi pembersih aura dengan kuat. Retak, satu tiup kaca kecil yang tersembunyi di dalam mesin pecah dengan bunyi yang tajam dan sedih. Bunyi dengungan berhenti dan kepulan asap kecil gelap keluar dari atas. Kyle tersentak, jantungnya jatuh seperti batu di perutnya. Mesin itu tidak hancur, tetapi tiup kaca kecil itu diperlukan untuk kesan pembersihan penuh. Ziv melihat peluangnya, senyuman dingin dan hodoh merebak di wajahnya. Dia meluru ke hadapan, menunjuk dengan jari yang menggeletar pada mesin Kyle. Lihat, ia telah gagal. Ia telah mencemarkan udara, jerit Ziv, suaranya kuat dan palsu. Ia hanya sedikit tolakan, Ziv, jerit Kyle, suaranya nipis dengan panik. Ia adalah pembaikan yang mudah, saya boleh menunjukkan kepada anda bagaimana ia berfungsi. Tetapi Ziv tidak menghentikan ucapan kuat dan bohongnya. Mesin yang pecah dengan mudah akan menjadikan kota kaca tidak selamat. Kita mesti hentikan budak ini. Ahli majlis takut dan keliru dengan kata-kata kuat Ziv. Mereka melihat kepulan asap gelap, kemudian pada wajah Kyle yang ketakutan. Seorang ahli majlis berdiri, wajahnya tegang dan penuh kebimbangan. Kyle, ciptaan anda adalah bahaya. Anda mesti meninggalkan kota kaca dan jangan sekali-kali membawa benda ini kembali. Kyle merasakan sakit yang begitu besar di dadanya sehingga dia merasakan tulang rusuknya akan patah. Dia melihat hasil kerja hidupnya, impian terbesarnya, menjadi debu tepat di hadapan matanya. Pada satu ketika, Kyle adalah seorang genius, pada saat berikutnya, dia adalah kegagalan dan orang buangan. Dia cepat-cepat menarik mesin yang sunyi itu, air mata malu yang panas membakar pipinya. Dia meninggalkan kota kaca dan berjalan selama 3 hari yang panjang dan sunyi sehingga dia mencapai lembah yang tenang dan hijau. Lembah ini jauh dari menara kaca dan kata-kata kejam Ziv. Kyle membuang pembersih aura yang rosak ke tanah dan rebah di sebelahnya. Sudah berakhir, bisiknya kepada rumput. Saya tidak cukup kuat. Saya adalah kegagalan. Dia berbaring di sana, tidak mahu bergerak, untuk masa yang lama, memerhatikan matahari bergerak melintasi langit. Dia berasa lemah, seperti sekeping kaca nipis yang baru sahaja dihancurkan menjadi 1000 keping. Pada saat itu, suara lembut bercakap dekat telinganya. Mengapa anda masih berpegang pada kaca? Kyle mendongak dan melihat seorang wanita tua dengan mata yang baik dan wajah yang penuh dengan kedutan lembut. Ini adalah penatua Lyra, dan dia tinggal bersendirian di sebuah rumah kayu kecil di lembah itu. Kyle duduk dengan cepat, menyeka kotoran dan air mata dari wajahnya. Dia menceritakan kisah sedih itu sepenuhnya, dari idea hebatnya hingga kata-kata Ziv yang kuat dan jahat. Penatua Lyra mendengar dalam diam, mengangguk perlahan. Apabila dia selesai, dia berdiri dan berjalan ke sebidang buluh hijau tinggi yang berdekatan.
Dia mengambil batang yang tebal dan kuat di tangannya dan membengkokkannya jauh ke arah tanah. Kyle memerhati, yakin bahawa buluh itu akan retak dan patah. Tetapi ia tidak patah, ia hanya melentur dan mengekalkan lenturan tanpa bunyi. Apabila Lyra melepaskan, buluh itu melantun kembali, lurus dan bangga, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Banda anda diperbuat daripada kaca, Kyle, kata Lyra, suaranya lembut tetapi jelas. Kaca keras dan cantik, tetapi apabila ia menghadapi kejutan, ia mesti pecah. Ia tidak boleh melentur atau bergerak, kekuatannya juga kelemahannya, jelasnya, melihat buluh yang tinggi. Orang yang menghantar anda pergi adalah seperti kaca, mereka tidak mempunyai ruang untuk kesilapan atau perubahan. Lyra kemudian menunjuk ke buluh, daunnya berdesir dalam angin lembut. Tetapi buluh berbeza. Ia kuat, ya, tetapi kuasa sebenarnya adalah kelenturannya. Apabila ribut kuat datang, atau apabila seorang kanak-kanak melanggarnya, buluh tidak melawan dengan kekerasan, katanya. Ia mengalah, ia melentur rendah, membiarkan bahaya berlalu di atasnya, tetapi akarnya kekal dalam dan kuat. Anda, Kyle, cuba menjadi kaca, kata Lyra kepadanya dengan pandangan tenang di matanya. Anda berasa malu apabila anda pecah kerana anda fikir kegagalan bermakna anda lemah selama-lamanya. Tetapi bagaimana jika kegagalan anda hanyalah lenturan? Dia bertanya kepadanya, suaranya sedikit lebih kuat. Bagaimana jika kekuatan anda bukan dalam menjadi keras, tetapi dalam keupayaan anda untuk melentur dan kemudian melantun kembali? Kyle melihat buluh, kemudian pembersih aura yang rosak. Dia terlalu fokus pada bahagian kaca kecil yang pecah sehingga dia lupa bahawa seluruh mesin yang kuat masih ada. Dia membenarkan kata-kata kuat Ziv dan penghakiman cepat bandar untuk menahannya rendah di atas tanah. Dia kekal melentur, berfikir bahawa dia rosak, bukannya berdiri lagi. Saya adalah kaca, kata Kyle, berdiri dan membersihkan habuk dari tuniknya. Tetapi saya mahu menjadi buluh. Dia berterima kasih kepada penatua Lyra dan mula bekerja serta-merta. Dia tidak membaiki pembersih aura dengan tiup kaca baru. Sebaliknya, dia menukar reka bentuk sepenuhnya, membuat bahagian-bahagian yang mudah pecah daripada kayu yang fleksibel, kuat, seperti getah. Dia membuat mesin itu bukan sahaja berfungsi, tetapi berfungsi dengan lebih baik, mampu mengambil pukulan yang kuat tanpa berhenti. Dia bekerja di lembah yang tenang selama 6 bulan, belajar dari buluh setiap hari. Apabila masalah datang, dia tidak memanggil dirinya kegagalan, dia melenturkan fikirannya, mencari jalan baru, dan kemudian berdiri tegak lagi. Apabila pembersih aura yang baru dan lebih baik sudah siap, Kyle tidak kembali ke kota kaca. Dia mengembara ke bandar-bandar kecil dan berdebu di sekitar bandar yang selalu diabaikan oleh Ziv. Di tempat-tempat itu, orang tidak kisah tentang kepulan asap kecil, mereka kisah bahawa udara lebih bersih. Mesin Kyle yang fleksibel dan kuat menjadi kejayaan besar dalam sekelip mata. Ketenarannya berkembang, dan tidak lama kemudian, pedagang dari mana-mana datang ke lembah untuk membeli pembersih buluh. Berita itu akhirnya kembali ke kota kaca dan kepada Ziv. Ziv ketawa dan berkata, budak itu masih membuat mainan kecil di dalam kotoran. Tetapi tidak lama kemudian, permintaan itu sangat besar sehingga kota kaca pun memerlukan mesin Kyle untuk memastikan udara mereka sendiri bersih. Ahli majlis yang telah menghantar Kyle pergi datang dengan wajah sedih dan rendah diri. Kyle, kami salah, kata lelaki itu, berdiri di hadapan Kyle, yang kini mengendalikan bengkel yang sibuk di lembah itu. Mesin anda bukan bahaya, ia adalah keajaiban. Tolong, kembali ke kota kaca. Kyle tersenyum, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kedamaian yang tenang. Saya tidak memerlukan kaca lagi, jawab Kyle, menunjuk ke buluh yang tumbuh di mana-mana di bengkelnya. Saya menemui kekuatan saya dalam melentur. Ziv kehilangan kuasanya kerana ciptaannya tidak boleh diubah atau diperbaiki. Ia terlalu tega, terlalu seperti kaca yang rapuh. Kyle, dengan menerima titik terendahnya dan belajar untuk melentur, bukan patah, menjadi kejayaan yang sebenar dan berkekalan. Kegagalan anda bukanlah dinding yang menghalang anda, ia hanyalah angin kuat yang cuba menjatuhkan anda. Rahsia sebenar untuk kehidupan yang bahagia dan berjaya bukanlah menjadi keras dan sempurna seperti kaca, tetapi menjadi kuat dan fleksibel seperti buluh. Apabila kehidupan menolak anda ke bawah, jangan pecah. Melentur. Biarkan masalah berlalu, kekalkan akar anda kuat, dan kemudian melantun kembali lebih tinggi daripada sebelumnya. Jika kisah ini telah memberi inspirasi kepada anda untuk mencari kekuatan buluh anda sendiri, tekan butang suka, langgan, Malay Repok dan beritahu kami dalam komen, apakah cabaran terbesar anda sekarang. Kami mahu mendengar kisah anda.